Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo sekalian. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Kami amat gembira di sini dengan Geshe Michael Roach. Saya nak memperkenalkan tetamu kami hari ini iaitu Vitali Dagul, seorang peguam peniaga yang berjaya di Ukraine. Beliau pernah bekerja di pejabat kerajaan. Sekarang dia seorang yang peniaga yang sangat berjaya. Beliau dan isterinya ialah pengasas Diamond Wisdom yang mengkongsikan pengetahuan Diamond Cutter Institute melalui program di Rusia. Isterinya ialah Victoria, seorang profesor di Universiti Bahagian Dasar Fiskal Ekonomi. Dan mereka juga adalah ibu bapa bagi 2 orang anak yang cantik. Balik ke Vitali. Baik, salah seorang anak kami bersedia kalender yang cantik ni. Hari ini 7 hari bulan April. Kami di Peachtree Morning Show. Saya nak anda relax sikit, minum teh bersama-sama saya atau kopi atau apa saja yang anda suka. Itu dia. Cheers dan relax sikit. Mari kita berbincang soalan hari ini. Kami ada soalan yang baik dari Louis, Mexico City. Dari Mexico City, Louis dari Mexico City. Marilah kita tonton. Hai, ini Louis dari Mexico. Saya telah menggunakan 4 langkah plan untuk tahun yang lepas untuk kerja saya. Kesannya amat baik. 2 tahun lalu saya juga telah menanam benih untuk kejayaan kewangan, tapi tiada kesan positif. Nampaknya setiap kali masa benih nak berjambak, sesuatu hal berlaku. Berdasarkan sistem DCI, apakah yang saya harus lakukan untuk mengelakkan ni? Wow, ini adalah soalan yang sangat hebat untuk orang ramai di seluruh dunia kerana juga amat excited apabila capai kejayaan kewangan. Saya rasa soalan ni amat hebat kerana saya sangat suka idea tu di mana Geshe-la yang berkongsi iaitu anda perlu menjadi seorang detektif untuk cari benih yang anda mungkin tertanam. Kenapa anda tak dapat hasil yang anda harapkan tu? Biasanya ini adalah disebabkan benih yang berkaitan dengan perbincangan-perbincangan yang tak bermakna. Contohnya mungkin beberapa orang sedang berbincang, maka dalam perbincangan ni tiada hasil positif atau sesuatu yang baik dari perbincangan ni dan kami harus mengelakkan ni. Seperti yang anda tahu, saya telah menganalisis hidup saya kerana tahun lepas kami tak dapat mencapai matlamat perniagaan kami dan saya tertanya-tanya mengapa? Apakah telah berlaku? Apakah kesilapannya? Kemudian saya mula memeriksa diri sendiri dan saya sedar bahawa saya sentiasa suka mencipta idea baru dan saya suka berkongsi idea-idea baru ni setiap kali saya bertemu dengan pasukan saya dan beri idea-idea saya. Tapi biasanya saya hanya cakap-cakap kosong saja tanpa tentang idea tu, tapi tak buat apa-apa pun. Sesetengah daripada mereka kelihatan idea yang baik tapi saya hanya bercakap, tak buat apa-apa langsung. Saya dasar bahawa ini nampaknya adalah perbincangan yang tak bermakna. Saya hanya membazilkan masa orang lain. Kita tahu dalam tradisi Asia di mana masa adalah penting, berharga. So, jadi jika kita hanya buang masa mereka dan cakap kosong-kosong saja, kita dah buatlah benih yang tidak baik. Jadi Victoria rasa saya suka idea kamu tentang perbincangan tak bermakna kerana kami tahu bahawa benih yang kecil dapat hasil yang besar. Jadi perbincangan tak bermakna kelihatan kecil kerana mengakibatkan hasil yang tak bermakna. Saya teringat seorang peserta di program Diamond X. Dia kata dia telah melakukan pelbagai perniagaan
Dan dia datang dari wilayah lain, cuba mula perniagaan baru di sini. Dah banyak benda dilakukan, tapi pada akhirnya tentu ada sesuatu yang tak betul, lalu tak dapat apa-apa hasil. Semasa kami membuat analisis, dia bercakap saja tanpa apa-apa makna. Dia asyik berkritik-kritik. Apa maksud ucapan tak bermakna? Iaitu bercakap sesuatu yang tak penting. Contohnya mengkritik seseorang lain, mengkritik ahli-ahli politik, kerajaan dan undang-undang. Jadi saya rasa adalah penting untuk fokus bagaimana kita bercakap mengenai apa yang kita lakukan dan bagaimana kita komen orang di kalangan kita. Jadi jika kami mengkritik, kami tertanamlah benih-benih tak bermakna. Kisah Michael, apakah pendapat anda? Adakah ini berkaitan dengan soalan ni? Saya rasa kamu berdua bincang adalah perfect kerana sangat praktikal. Dia boleh faham dan menyemak sesuatu yang khusus dalam hidupannya. Kisah Michael, saya ni cakap tentang teori sahaja. Sekarang musim bunga di Arizona. Biasanya hanya selama 2 hari dan selepas tu menjadi panas pula. Kami sedang menanam benih di belakang rumah kami dan kami tanam sejenis bunga cengkeh yang special. Sejenis rumput yang akan berbunga dan laba-laba sukakan bunga-bunga ni. Kami ada laba-laba selama beberapa tahun. Sebenarnya laba-laba kami dah mati, tapi kami dapat yang baru dalam masa 2 minggu ni. Jadi kami ingin menanam sesuatu yang mereka suka makan. Jadi kami bekerja kuat untuk menyediakan tanah. Kerana tempat saya tinggal ni, tanahnya adalah 50% gurun batu. Gurun ya. Dan kami akan menyediakan tanah benih-benih istimewa. Dan kemudian kami akan menyiram air. Kemudian sesuatu rumput lain pula tertumbuh. Tiada bunga, tiada cengkeh, tiada apa-apa. Hanya lalang sahaja. Jadi saya fikir, tiada orang di dunia ni akan mengatakan bahawa bunga cengkeh atau benih-benih bunga ni tiba-tiba berubah menjadi benih lalang. Tiada seorang pun akan cakap macam ni kan. Kita akan bercakap secara automatik benih-benih tu sudah ada di sana sebelum ni. Sebelum saya menanam bunga cengkeh ni, tentu ada benih-benih lain seperti lalang di bawah tanah tu. Jadi ia bertumbuh dulu. Jadi saya rasa adalah sama apabila kami berusaha untuk menanam benih-benih bagi kejayaan perniagaan. Lalu sesuatu yang lain pula berlaku. Saya rasa penting untuk memahami bahawa bukanlah benih-benih yang anda tanam tu. Tentunya benih-benih tu dah di sana sebelum ni. Ditanam secara automatik. Dan anda akan tentu perlu berfikir begitu bahawa benih-benih itu berada di sana sebelum ni. Jadi pada pendapat saya, mungkin ada campuran. Ya, dia ada benih perhubungan yang tumbuh baik dan ada benih wang yang tak berapa baik kan. Ada campuran di sini. Saya rasa adalah sangat hebat kerana seperti Louis harus berasa gembira kerana 4 langkahnya benar-benar berkesan. Dia telah menanam berhasil atau mendapat hasil daripada hubungannya dan saya fikir ia sangat penting. Tapi di sebaliknya, gol perniagaannya atau kebebasan kewangannya macam tak betul. Dia harus meneliti apa yang telah buat salah yang menyebabkan ni berlaku. Mungkin dia boleh membantu seseorang untuk mendapat hasil dalam kewangan bisnes mereka, atau dia boleh melakukan langkah yang lain untuk membantu seseorang mendapatkan apa yang dia harapkan. Ia mungkin berkesan juga. Dan saya juga rasa ada sesuatu yang menghalangkannya untuk mendapat hasil. Mungkin ada halangan-halangan. Mungkin dia harus meneliti dalam kehidupannya untuk mencari apakah halangan-halangan tu. Mungkin dia telah menghalang orang lain untuk mendapat apa yang mereka nak. Ya, saya terfikir berkenaan dengan apa yang kamu kata tu tentang halangan.
Mungkin pernah melakukan sesuatu tapi tak habis. Contohnya tugas-tugas yang tak selesai tu. Sesuatu yang anda lakukan kemudian dah berhenti. Contohnya anda pergi ke gym tapi setengah jam tak buat lagi. Atau kamu mula buat yoga tapi dah berhenti kerana tak buat lagi. Atau anda lakukan 4 langkah tu, anda buat meditasi kopi tapi berhenti pula. Mungkinlah ini sebab-sebab ni ya. Itulah halangan-halangan kerana tak selesaikan, tak habiskan kerja yang dibuat tu. Jadi saya rasa adalah sangat penting jika anda memutuskan untuk berbuat sesuatu, anda perlu teruskan sampai mencapai matlamat anda. Sama seperti kewangan anda, sama juga dengan apa tu yang disebut oleh Sheila, bird poo seed. Jadi anda mesti berterus buat meditasi kopi, berterus menanam benih baik, bagi wang anda sebanyak yang anda boleh, memberi lebih, terutamanya pada masa ni anda perlu bagi lebih kan. Saya rasa adalah sangat hebat kerana saya suka menjadi seorang yang hebat. Saya ada banyak tugas. Kadang-kadang saya dapati banyak dah terkendala berminggu-minggu serta berbulan-bulan belum siap lagi. Hal ini menyebabkan saya tertanam benih-benih buruk di mana saya tak siapkan apa-apa yang saya mulakan tu. Jadi saya rasa adalah peluang yang baik bagi kami semasa kuarantin. Duduk di rumah, kami boleh menyemak dan mula menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tak perlu banyak, hanya satu demi satu. Dan kami akan tanam benih yang baik untuk mendapat keputusan yang baik kan. Untuk lihat anda sendiri mendapat keputusannya, mencapai gol kewangan anda. Kami ada tradisi di Amerika. Dan saya tahu bukan semua di seluruh dunia ada tradisi macam ni. Dan kadang-kadang orang terkejut semasa saya lakukannya. Terutamanya, tapi di Amerika adalah tradisi yang besar untuk bergurau tentang Presiden Amerika. Sejak saya masih kecil-kecil lagi, ibu bapa saya ajar saya bergurau tentang presiden kami itu. Kami adalah bernasib baik kerana kami boleh mengatakan banyak perkara lucu sepanjang hari. Kami boleh bergurau tentang beliau. Tapi saya nak kata, beliau lakukan sesuatu yang betul. Satu perkara di mana presiden kami, beliau ada idea baik. Hanya satu saja, okey? Beliau kata, beliau buat satu undang-undang bahawa jika buat undang-undang baru, kena batal undang-undang yang lama. Supaya tak payah ada berjuta-juta undang-undang. Contohnya kami mengupah seorang peguam di Amerika kerana mereka ada 10,000 buah buku perundangan. Dan mereka boleh mencari semua undang-undang lama. Saya rasa ini peraturan yang baik. Jadi apa yang Vitali dan Victoria berbincang tadi adalah baik. Apabila anda berputus nak mula projek baik, mengikut peraturan undang-undang, anda patut batalkan satu projek lama. Lepas tu projek itu akan tak ada lagi kan. Ini adalah idea yang bagus. Saya pasti akan semak senarai tugas saya nanti dan batal kebanyakannya tu. Ya. Ada masa yang baik untuk menyemak senarai tugas-tugas yang tak habis-habis tu. Saya rasa ini sesuatu yang cantik dalam sistem benih di mana kami cuba cari benih-benih kecil agar dapat lihat hasil yang besar. Kami boleh mengelakkan masalah dengan mencari benih-benih kecil yang buruk tu. Digalakkan menjadi seseorang detektif yang berjaya untuk cari tindakan laku dan benih-benih buruk anda. Ya, berterus-terusan kerana anda dah ada karma yang cantik. Amalan 4 langkah anda berkesan dan anda dah dapat hasil yang baik di bidang lain kan. Saya dapati kerana kuarantin ni, pada awal-awalnya saya rasa gembira.
saya boleh siapkan projek-projek lama saya berfikir macam ni. Banyak buku hanya tulis separuh seperti buku dengan Dr. Noor Biokoth. Saya belum siapkan bahagian Inggeris tu. Jadi dalam minggu pertama, 2 minggu pertama, saya fikir ini adalah bagus. Saya boleh siapkan projek-projek lama semasa terkurung di rumah. Tapi saya mula projek baru pula dan yang lama masih tergendala seperti belum ni. Saya rasa kami harus menghadkan bilangan projek kami. Saya rasa itulah maksud anda. Bagaimanakah anda meringkaskan projek ni? Saya makan dulu ya. Okey, pohon petik makanlah. Secara kesimpulannya, Louis perlu menjadi seorang detektif yang berjaya dengan mencari benih-benih perbincangan yang tak bermakna tu. Anda perlu menjadi sangat tepat dengan apa yang anda nak cakap. Terutamanya dalam tempoh ni, dengan coronavirus ni, orang suka berkongsi banyak mesej-mesej yang berbeza. Cuba fokuskan ucapan anda agar mereka bermanfaat kepada orang lain atau ide yang baik bernilai untuk orang lain. Saya rasa adalah mesej utama. Terutamanya dalam kewangan, apabila semua orang sekarang bimbang akan kewangan mereka. Jadi anda perlu berhati-hati dengan apa yang anda bercakap tentang kewangan. Adakah ia bermanfaat atau tidak? Jadi, cuba buat ucapan anda lebih bermakna dan jadikan tabiat untuk siapkan tugas-tugas anda. Seperti Geshe Michael kata, batalkan tugas-tugas yang tak penting, projek yang tak penting. Tapi laku apa yang penting dan siapkan mereka. Lihat anda selesaikan sesuatu, lihat anda dapat hasil. Maka anda dapat melihat anda diri ada hasil dari 4 langkah tu kan. Akhirnya saya nak kata dalam beberapa minggu depan wang akan menjadi sangat ketat. Tiada orang bekerja dan kait hubung ekonomi akan putus. Wang akan menjadi ketat dan manusia akan bersifat lebih kedekut, kedekut dan tak nak berkongsi apa-apa yang ada. Saya rasa masa ni adalah masa yang terbaik untuk 4 langkah. Ia seperti surga menghantar peluang untuk orang 4 langkah ni untuk ada lebih banyak wang kerana anda boleh jadi lebih murah hati sekarang. Kami tak ada wang sebegitu banyak seperti 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Tapi apa yang kita ada jumlahnya kecil. Tapi jika kita boleh terus berkongsi, terus membantu orang lain, saya rasa 4 langkah yang kamu buat masa wabak virus ni akan menjadi sangat berkuasa. Lebih kuat lagi. Anda akan menjadi lebih-lebih berjaya. Ya, inilah idea yang baik apabila anda masih memerlukan bantuan tapi sudi berkongsi, bermurah hati. Sikap ni membuat benih-benih menjadi kuat benar. Kami nak hantar soalan ni, sekarang kami nak hantar soalan balik kepada mereka. Soalan baru ni. Okey. Ini soalannya. Hai Geshe Michael. Saya dikelilingi perkara-perkara negatif. Kredit kad saya telah dicuri guna 2 kali dalam sebulan. Unit simpanan saya telah dipecah masuk. Saya terpaksa berasa lemah atau sekurang-kurangnya itulah yang saya perhatikan. Dan saya tak tahu apa yang perlu saya lakukan mengenainya dan apakah benih-benih itu dan bagaimana boleh memberi kesan kepada keluarga saya. Apakah yang saya boleh lakukan untuk melindungi diri dan keluarga saya? Oh, ini soalan yang baik. Ya, berterutan kerana kami mula berbincang berkenaan dengan kewangan dan di sini juga topik kewangan yang lain untuk Peachtree Morning Show esok. Okey, nak kata baik. Tapi tunggu sekejap. Digalakkan menghantar soalan anda kepada kami. Sungguh mudah.
Ambil video selfie menegak selama 30 saat dan hantar kepada kami. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, Vika and Vitali. Thank you. Thank you, Yashala. We'll see you on Thursday. Yeah, see you on Thursday. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.